Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini dah memasuki 4 April 2023. Cantik hari ini sebenarnya. Betul, kita dah masuk separuh hari, bukan separuh bulan, hampir separuh bulan daripada bulan Ramadan. Kita minta maaf sikit tadi ada masalah teknikal, jadi sedikit lambat bersiaran. Walau bagaimanapun, tumpuan kami hari ini nak bawa kepada anda supaya kita menjaga poket kita. Betul, itu penting. Itu yang penting supaya tidak bocor. Apabila bocor, akibatnya sengsara. Memanglah sangat. Lagi-lagi dah berkeluarga lebih tahulah macam mana bebanan kau gimana. Tapi apa pun kita nak saksikan dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Seterusnya kita terus bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisingham dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk melindungi rakyat terutama golongan berisiko seperti pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk hari tua. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, oleh sebab itu kerajaan tidak membenarkan permohonan untuk mengeluarkan caruman KWSP secara bersasar. Beliau berkata walaupun tuntutan ini jika dibenarkan boleh dilihat sebagai satu program kerajaan yang sebenarnya tidak melibatkan wang atau usaha kerajaan tetapi akan mengurangkan simpanan hari tua daripada caruman rakyat sendiri. Apabila dana KWSP menyusut, ini akan menghadkan keupayaan KWSP untuk mempelbagaikan dan mengukuhkan strategi pelaburan demi mendapat keuntungan yang lebih baik. Ini akan ada kesan kepada pencarum-pencarum lain walaupun mereka tidak mengeluarkan caruman kerana jika pulangan KWSP secara keseluruhannya rendah, maka pencarum-pencarum lain pun akan turut menanggung kesan itu. Rafizi berkata tindakan kerajaan sebaliknya ialah untuk menambahkan lagi caruman dan simpanan hari tua kepada pencarum dan bukannya membenarkan pengeluaran seperti yang dituntut segelintir pencarum. Rafizi berkata demikian ketika mengulas tindakan ahli Parlimen Pembangkang bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati apabila permintaan untuk membahaskan isu pengeluaran KWSP bersasar ditolak pada permulaan persidangan Dewan Rakyat semalam. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD komited untuk terus bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia BNM bagi membendung kes penipuan dalam sektor kewangan. Menterinya Fahmi Fadzil berkata komitmen itu diperkukuh melalui pertemuan bersama Gubernur BNM Tan Sri Nur Samsiah Mohamad Yunus semalam. Menerusi catatan di Facebook, Fahmi berkata KKD komited untuk bekerjasama membendung kes penipuan dalam sektor kewangan. Fahmi berkata dalam pertemuan itu, mereka turut berbincang mengenai soal unjuran ekonomi, terutamanya dalam bidang digital. Sebelum ini, BNM dilapor berkata pihaknya akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, serta industri kewangan dalam menyelaraskan usaha membantras pemalsuan serta penipuan kewangan dan mewujudkan kesedaran orang ramai yang lebih meluas tentang taktik penipuan terbaru. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 melanda utara Sumatera, Indonesia pada 10.59 malam tadi. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Hilmi Abdullah berkata, gempa bumi berkenaan berkedalaman 86 km itu berlaku pada jarak 84 km barat daya dari Padang Sidempuan, Indonesia. Gegaran itu mungkin dirasai di Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan serta Johor.
Bagaimanapun tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur turut mengesahkan menerima satu panggilan berhubung gegaran itu daripada penduduk Pangsapuri Pudu Impian 1 di Jalan Ceras. Sepasukan anggota bersama sebuah jentera dikerah ke lokasi untuk pemantauan dan pemeriksaan lanjut. Semakan di laman sosial Twitter pula mendapati pengguna dari pelbagai lokasi turut merasai gegaran, malah ada yang mengongsikan tangkap layar amaran awal gempa bumi dari sistem Android. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tersingam. Selamat dan salam Malaysia Madani. Baik, kita nak cakap soal poket. Tadi sebut pakai poket kan. Kalau saya bulan masa raya ni memang poket tu dia macam banyak lubang tiba-tiba. Ya. Dia bab raya ni, kalau boleh sebut poket ni memang sensitif. Sebab kita nak tahu ke mana hala tuju perbelanjaan kita. Kerana kalau sekiranya silap menguruskan perbelanjaan, kesan jangka panjang akan dirasai. Mungkinlah daripada bukan segi kesan ekonomi, daripada segi emosi pun turut terganggu. Itu dan yang menarik tentang perkara ini juga, saya teringat lagi dahulu saya pernah jumpa satu kes ni. Beliau ini, individu ini menggunakan kredit kad ketika untuk bagi tujuan untuk persiapan raya sehingga bebanan hutang sampai maksimum. Lepas tu tak mampu nak bayar dan akhirnya ia menjejaskan kehidupan, sangat kusut dan kredit kad limit agak tinggi, tapi pulun habis guna masa bulan puasa ni untuk raya. Mereka tak mampu nak bayar dan menjadi satu masalah cukup besar lah, dan akhirnya berlaku pembalahan rumah tangga disebabkan isu kewangan ini sendiri. Dan kita nak bercakap tentang perkara ini. Saya rasa sempat nak bercakap tentang perkara ini. Sampai kejap lagi nak plan nak keluar pergi membeli belah tu, sabar dulu. Dengar dulu perbincangan hari ini berkaitan tentang jangan sampai pokai selepas raya. Hari ini kita bersama individu daripada yang merupakan pengasas gerakan sosiopreneur, iaitu Encik Megat Ilyas Megat Zabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Risau kita jumpa orang pandai urus wang sebab kita ni tak berapa nak pandai sangat kan. Sebab kerjanya saya rasa kena tembakkan diri sendiri banyak. Tapi tak apa, untuk pendidikan juga kita ambil sebagai ilmu, itu pentingnya. Baik, kita nak mulakan perbincangan ini bercakap soal jangan sampai pokai selepas raya. Pertama sekali lah, saya nak tahu dulu lah, nak memahami dulu tentang landscape di Malaysia ini. Trend kita, adakah di Malaysia ni trend kita ni bila nak sambut raya tu memang kita seolah-olah lupa. Berhabis ya? Macam berhabis, macam kita lihat macam setahun ni lah, banyak lagi bulan nak sampai hujung tahun ni kan. Adakah trend kita seperti itu memang kebiasaannya? Memang biasa sebab kita seronok kan, kita nak jumpa kawan-kawan, teman-teman, sanak saudara. Jadi memang excitement tu kita mungkin terlepas pandang yang perbelanjaan tu penting. Itu memang biasa. Tapi benda tu kalau kita rancangan elok, tak ada masalah sebenarnya. Okey je. Rancangan elok. Dan balik kepada topik kita hari ini, elak pokai selepas raya. Sebenarnya apa yang terlebih dahulu yang perlu kita lakukan untuk mengelaknya daripada berlaku situasi pokai selepas raya ni? Okey. Saya rasa ada 3 je benda asas. Mula kita kena plan, kena ada rancangan. Maknanya kena tahulah nak balik kampung ke, nak buat open house ke. Yang keduanya, kena ada list. List tu kita kena ikut, jangan tersasar jauh. Satu lagi kena ada bajet. Kalau 3 ni kita ikut, insya-Allah tak ada masalah lah lepas raya. Itu je. Okey, right. Kita man to man talk pula kan. Macam gitu kan. Sila. Masalah utama saya nampak kan, macam kita ni biasa lelaki ni dia buat belanja ni, kita ni tak adalah terlalu sangat overspend kan. Kebiasaan je. Khususnya bila berkeluarga, sebab kita bukanlah kita yang membeli belah sangat kan. Biasanya kalau di keluarga, isteri yang banyak mengurus. Jadi macam mana kita sebagai, khususnya dalam ketua keluarga, nak mengurus antara keperluan dan juga permintaan anak-anak dan juga isteri yang kita sayangi dengan poket kita, size poket kita sendiri. Jadi saya rasa kita kena prep dia orang awal-awal. Cakap okey, tahun ni kita ada bajet dan kita cuba ikut bajet ni. Kalau kita hit bajet ni, insya-Allah lagi seronok kita main raya. Kita prep anak-anak dulu. Jadi lepas tu kita set dulu. Okey, kalau kita dah ikut, jangan tersasar jauh. Jangan pula nanti bagi tahu dengan isteri, jangan nanti you keluar dengan kawan-kawan, kawan cakap, babe, cantiklah baju ni untuk you. Ya kan. Beli pula. Kat situ yang akan ada masalah. Jadi kita kena kental lah, kena ikut. Memang tak senang, tapi kalau boleh terlepas pun mungkin 10% je kalau kita tersasar jauh. Tapi kalau boleh, ikutlah plan tu. Sebab semua orang nak bercuti, semua orang nak beraya, nak seronok.
Kalau kita lepas raya kita pokai pun problem juga, sebab banyak orang pakai setahun untuk bayar hutang hari raya. Kita tak nak, kita nak elak benda tu. Mengalah hutang kahwin. Ya. Sanggup berhutang tu untuk raya. Ada renovation bagai semua nak ikut kawan kan. Itu masalah. Itu saya cakap tadi, penggunaan kad kredit pun mungkin pada bulan nak raya ni biasa kita spend half daripada limit kita, tapi biasanya kadang-kadang ada setengah orang sampai lebih daripada had limit. Dalam konteks ini kan kita ada pendapatan, dan berapakah jumlah pendapatan, berapa patuskah jumlah pendapatan daripada bulanan kita yang seharusnya maksimum yang boleh kita spend sebenarnya, khususnya bila kita nak menyambut perayaan? Ini very subjektif. Jadi again, kalau ada perancangan tak ada masalah. Kalau rasa disiplin tu tinggi, kita boleh cut dekat tempat lain, boleh je. Jadi tak boleh nak cakap 10%, sebab kalau gaji individu tu katalah RM2,000, tak kita belanja 200 saja, tak masuk akal. Tapi maknanya kena tahu macam mana kita menguruskan hutang selepas tu, tapi jangan sampai terlebih sampai tak mampu, sampai macam tuan cakap tadi, sampai dah berhutang, ikir-pikir semua masuk, kita tak nak lah benda tu kan. Jadi tak ada jawapan yang okey 10% saja, 20%. Maknanya tepuk dada, tanya selera, berapa yang rasa kita mampu untuk tanggung, nak ikat perut nanti kemudian. Dan itulah jawapan dia. Okey, dan Cik Ilyas, kita nak tahu juga, kata tadi ikut kemampuan. Okey, tapi kita nak tahu juga sebaik-baiknya kalau nak merancang ni, bukannya merancang 1 hari, 2 hari awal atau seminggu awal tetapi yang waktu terbaik untuk merancang perbelanjaan untuk perayaan ni, tempoh masa yang dicadangkan tu bila sepatutnya? Saya yakin ketika ni dah agak terlewat sebenarnya. Betul. Tapi better late than never orang kata kan. Tapi paling ideal saya rasa 2 bulan cukup. Sebab apa? Ramai orang terlepas pandang perbelanjaan bulan Ramadan juga. Ramai orang rasa okeylah bulan puasa kita tak makan jadi cut cost. Tapi sebenarnya tak. Banyak je kita belanja, kawan-kawan ajak buka puasa, buffet RM250. Belanja, tengok nak masuk raya. Dah negatif. Tenyih kredit kad. Itu masalah dia. Jadi kalau 2 bulan tu saya rasa ideal lah. Beli kuih-kuih tu sebenarnya dah 3 bulan sebelum pun orang dah start advertise dah. Ada je. Jadi kita beli sikit supaya kita tak terbelanja banyak, sebab risau sangat last minute tu. Jadi 2 bulan saya rasa ideal kot. Ya, dan 2 bulan tu waktu tepat sebenarnya. Kalau kita tengok di online baju-baju waktu tu nak clearance kan stok baju-baju mereka, design-design yang lama, itu adalah waktu yang tepat. Sebenarnya baju raya ni pakai setahun sekali je. Betul. Lepas tu dah tak pakai dah. Jadi paling bagusnya sebenarnya kalau kita boleh clear, ada je orang nak beli. Kalau kita pandai post, jadi pakai duit tu, jadi mungkin kita tak perlu bayar harga penuh baju yang kita nak beli tu. Adalah support sikit daripada baju tahun lepas kan. Boleh je. Okey, kita ni kadang-kadang dah merancang kan. Itulah, merancang tu dah cantik dah. Okey, nak buat 2 bulan sebelum nak beli apa. Tetapi ada satu perkara iaitu tentang rasionalkan minda kita. Yang akhirnya kita tergelincir. Betul. Jadi dalam konteks kita nak merasionalkan minda kita, apakah perkiraan yang perlu kita lihat bagi tujuan memastikan supaya setiap keputusan yang kita lakukan, khususnya dah berbelanja ni, nak raya ni kan, semua keputusan itu ada rasionalnya dan tepat pada waktunya. Okey. Ini saya selalu tergelincir juga kan. Tapi benda tu perkara biasa. Cuma kita kena tanya benda tu betul-betul ke kita perlu. Kalau tak perlu, kalau dah ada, jual yang tu. Itu yang saya cakap. At least kita dapat kurangkan beban ataupun dapatlah allocation sikit. Jadi itulah saya yang sebenarnya kena betul-betul fikir. Kalau tak perlu, tak payah. Cek dulu dengan si isteri. You rasa patut tak yang ni? Kalau wife kata rasa tak payahlah kot. Tak payah. Jangan lepas tu beli juga. Nanti problem lah nanti. Bergaduh. Itu yang sampai rumah tangga semua terbalik tu kan. Okey, sekiranya keadaan kewangan agak meruncing ketika ini kan, adakah mereka memilih untuk tidak meraihkan perayaan ataupun memilih untuk mendapatkan income kedua, atau bagaimana cadangan yang perlu dilakukan dalam waktu yang suntuk ini? Dia sebenarnya kalau dapat jana pendapatan sampingan tu bagus. Tapi raya sebenarnya kita tak perlu berbelanja sangat. Yang penting kita dapat jumpa keluarga, ayah ibu kat kampung. Kita nak sunuk macam tu. Kita kena daripada golongan dewasa ni kena pesan kat anak-anak. Raya ni bukan berbelanja dan dapat duit raya saja. Dia keseronokan kita bila kita jumpa kawan-kawan kita, sanak saudara apa. Itu yang penting. Jadi kalau kita prep benda tu, InsyaAllah kita pun taklah tersasar jauh daripada. Sebenarnya agak bercabar juga ya. Agak bercabar. Satu lagi part yang saya rasa perlu untuk kita perbincangkan. Dalam perayaan, kita biasanya beberapa tradisi. Dan tradisi itu biasanya menyebabkan kos. Sebagai contohlah, duit raya. Kan? Jadi dalam konteks ini kan, adakah keperluan kita perlu melihat soal tradisi ini dan juga berbelanja ni satu perkara yang perlu diletakkan sebagai dalam list keutamaan?
bagi tujuan macam nak yalah raya kan tradisi. Okey, kita kena ikut juga kan. Sampai kadang macam alamak nak bagi. Budak-budak sekarang kan kalau buka je ampau tu kan RM10 je. Jadi benda ni golongan dewasa dan ibu bapa yang penting kena pesan. Maknanya pesan kat anak-anak, sekali lagi saya cakap, raya ni bukan pasal nak duit raya saja. Dan golongan dewasa pula jangan rasa tertekan dan terkesan macam maksud bagi RM10 nak kena return the favour, bagi RM10 ke anak dia. Tak perlu. Maknanya kita kena periksa keadaan ekonomi dan kemampuan kita. Kalau tak perlu. Dan golongan dewasa akan faham sebab lepas pandemik ramai orang masih tengah cuba recover sebab terkesan kan. Itu pastinya. Dan mungkin kita boleh ajar anak-anak kita selepas ini lebih beradab, bersopan dalam menerima setiap pemberian kan. Okey, dalam masa yang sama kita nak tahu juga tips nak menguruskan kewangan ketika perayaan pun satu penting, tapi nak menguruskan duit raya anak tu pun mak ayah jangan ambil perkara yang mudah. Ini mungkin daripada Cik Ilyas sendiri, bagaimana untuk menguruskan perbelanjaan perayaan duit-duit yang diterima oleh anak ni, duit raya sendiri? Dia ada dua versi selalunya. Selalunya ada yang mak ayah bila dapat duit anak, dia kata macam tak apalah, duit ni duit kita, duit bersama. Tapi seboleh-bolehnya, sewajarnya ambil duit masuk terus ke akaun simpanan. Sebab apa? Benda tu sebenarnya sebagai amanah. Orang dah bagi anak kita, itu anak kita punya. Kita simpan untuk masa depan diorang lah. Jangan pula parents tu, okey lah kita dapat duit, kita boleh pergi cuti. Ramai orang buat benda tu. Jadi kalau boleh, kalau terpaksa, lain pula ceritanya kan. Okey, itu menarik. Saya nak bertanya bagaimana kita menguruskan tadi. Dah cantik kita asingkan dan janganlah kita gunakan kalau boleh untuk anak itu. Cuma dalam konteks untuk kita nak melipat kali gandakan, jadikan sebagai satu bentuk investment kepada anak-anak ini. Apakah ruang-ruang yang sesuai untuk kita jadikan saluran? Adakah semata-mata bagi tabung, kita belajar contoh tabung pendidikan semata-mata itu adalah salah satu platform semata-mata yang sesuai, ataupun banyak lagi option-option lain yang ada di pasaran yang sesuai untuk kita salurkan? Benda ni pun saya baru saja discover actually. Untuk golongan wanita ada koperasi-koperasi. Jadi koperasi-koperasi bila kita letak duit untuk simpan, jadi profit rate dia agak tinggi juga. 8%, 10%, 11%, yang mana rakyat di luar sana tak tahu pun sebenarnya ada wujud. Semua orang cuma tahu ada ASB saja ataupun unit trust. Banyak lagi tool-tool lain sebenarnya. Jadi koperasi yang saya tahu setakat ni banyak bagi profit rate yang sangat-sangat bagus dan syarah compliant pula. Sangat-sangat bagus. Okey, ini amalan saya rasa mungkin boleh dipraktikkan sebab kita biasa kalau nak melabur je investment, tak ASB, SSPM, unit trust. Kita lupa tentang koperasi yang sebenarnya banyak bagi return yang sangat tinggi. Betul. Baik, dalam masa yang sama juga bila kita nak bercakap tentang individu, barangkali ada yang telah tergelincir macam saya hampir. Okey. Hampir masih boleh disamakan. Okey, ni kita yang mungkin dah hampir nak tergelincir ni. Okey, now kita nak balik kepada landasan utama. Jadi nak balik ke landasan utama ni, apakah perkiraan yang perlu untuk kita fikirkan dahulu supaya ada tambatan, ada pelindungan sedikit untuk kita ni? Tambatan pelindungan untuk tersasar jauh. Daripada tersasar jauh ni. Balik ni terus buat list apa yang perlu dulu. List dan yang paling utama bajet. Bajet tu kita kena ada dan kena ikut. Maknanya cakap kat isteri, okey, ini adalah bajet kita cuba jangan tersasar. Kalau kita dapat jimat, duit ni kita dapat labur dan mungkin kita boleh pula bercuti dengan duit tu kan. Itulah yang itu dia teknik menyimpan dalam kecemasan. 1 bulan gaji, buka akaun 1 bulan gaji. Ada pilihan kat situ. Yang penting anda ada antara elemen tersebut untuk dilakukan sebagai simpanan kecemasan. Kalau rasa-rasa macam asyik keluar masuk duit ni, seleloknya saya suggest masuk ESB atau tabung haji lah. Itu yang terbaik sekali kan. Dan kalau ada duit lebih mungkin boleh beli emas kerana ia sebagai pelaburan untuk jangka masa panjang. Sekarang ni Cik Ilyas, bagaimana kita nak ubah mindset kita ni daripada persepsi biar apa-apa asal bergaya. Itu saya yakin sikap itu akan wujud di kalangan kita apabila musim-musim perayaan maklum lawak tu kita nak jumpa rakan terdekat, rakan-rakan sekolah lama kan, ataupun tambahan yang bergelut dalam keadaan pandemik COVID-19 ketika ini, nak tunjukkan kita ni dalam keadaan yang dah bangkit semula. Saya rasa itu adalah antara sikap individu. Macam mana kita nak didik diri kita sebenarnya? Jadi benda ni pada saya tak ada yang betul, tak ada yang salah. Terpulang pada masing-masing. Tapi kalau saya sendiri, tak perlulah. Kalau kita tak okey, kita cakap kawan-kawan kita tak okey, dia umum faham. Dan mungkin ada juga kawan-kawan yang tak okey, yang mungkin sekapal dengan kita. Jadi kita boleh cari penyelesaian. Okey, macam mana kita nak keluar atau bebas daripada kekangan wang ni kan. Tapi kalau kita duduk nak macam tadi biar gaya biar apa asal bergaya, benda tu nanti akan makan diri kemudian hari. Sebab benda yang kita beli selalunya untuk bergaya, benda tu bukannya ada aset yang kita boleh jual dan
bertambah pula harga, dia tak selalunya akan rugi. Jadi tak ke mana pun. Itu saja. Janganlah sampai memudaratkan. Baik, selain daripada itu juga saya tertarik tadi, saya nampak bila ada pelaburan-pelaburan tadi kan. Okey, kita nak bercakap tentang bagaimana strategi yang mungkin kita boleh ambil lebih awal. Tadi cakap 2 bulan yang terbaik. Okey. Tetapi mungkin ada strategi lain yang mungkin kita gunakan. Sebagai contoh, barangkali kita tahu tahun depan raya bulan berapa. Kalau saya cek tahun depan, dah tengoklah raya bulan depan bulan apa kan. Okey. Tahun depan bulan 4 juga, awal bulan 4. Jadi kita ada masa lebih kurang dalam setahun. Di manakah peluang-peluang yang terbaik untuk kita barangkali buat penyimpanan, yang mana penyimpanan ini boleh digandakan bagi tujuan khas untuk menyambut perayaan? Di manakah channel-channel yang terbaik untuk dilakukan? Channel-channel ni dia sebenarnya akan letak tempat yang memang duit tu susah kita nak akses. Contoh macam ESB lah. Saya rasa benda tu sebab nak masuk mudah, kita boleh pakai online saja, tapi untuk keluarkan memang kita kena pergi ke kaunter kan, bank. Jadi cari investment tool yang macam tu, sebab kalau kita letak dalam savings account kita saja, akhirnya dia akan jadi spending account. Keluar nampak ada duit, rasa macam nak beli, nampak duit ada rasa beli. Tapi kalau duit tu memang ada kat dalam ESB, tak boleh gerak, jadi tak apalah, kita tunggu raya tahun depan baru kita akan keluar bersama bunganya. Mungkin Ini menarik ni. Betul juga. Kadang kita nampak buka akaun, oh ada duit lagi. Boleh spend lagi. Sedangkan dah tenat dah biasanya kan. Betul, itu satu idea yang sangat disarankan lah. Sebab kita tak nampak kadang-kadang ESB ni kadang-kadang terlupa pun ada duit dekat situ. Itu yang bagus tu, jangan terlupa terus, itu bahaya. Okey. Dan Cik Megat, kita nak tahu juga untuk golongan B40 khasnya yang mempunyai komitmen tinggi dalam masa yang sama untuk memenuhi kehendak sendiri. Okey. Dalam keluarga, pastinya dalam keluarga, dalam nak beraya ni sebenarnya bukan untuk kita saja. Kita nak meraihkan keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk bergembira, tetapi dalam kadar yang bersederhana. Bagaimana tu? Maknanya sekali lagi, bajet tu sangat penting. Ikut bajet tu dan jangan mudah terkesan dengan kawan-kawan yang lain. Bila dengar kawan-kawan lain pun buat macam ni, kita pun nak buat. Kawan-kawan nak buka puasa kat luar, kita tengok sesuai ke tak sesuai. Kalau nak kena pakai kredit kad, mungkin tak sesuai. Jadi sebab baik kita berbelanja untuk keluarga kita daripada kita selesaikan nafsu kita untuk buka puasa. Tak makan banyak pun, tapi belanja sekali RM200, tak berbaloi sebenarnya. Betul. Jadi, dan saya sangat setuju untuk perbelanjaan kita punya tajuk hari ini, jangan sampai fokus selepas raya. Bukan hanya merujuk pada perayaan saja, tetapi merujuk pada bulan Ramadan ini. Saya kira kan perbelanjaan kita lebih banyak wang dikeluarkan pada ketika ini. Betul. Itu belum masuk lagi bazar Ramadan dengan harga barang mahal makan, nak makan dengan keluarga pada hujung minggu, di mana ia melibatkan satu kos yang besar. Tetapi bagaimana cara kita nak menguruskan kewangan kita supaya ianya tidak berlebih-lebihan? Kawal kewangan ni memang satu topik yang susah sebenarnya. Tapi kita kena selalu tanya diri kita, benda ni keinginan ataupun keperluan. Kalau keperluan, buat. Sekali-sekala contoh nak belanja mak ayah berbuka. Pada saya benda tu untuk saya satu keperluan. Kita pulang balik kat mak ayah kita. Tapi untuk dengan kawan-kawan tu keinginan, mungkin sekali cukup. Jangan sampai terikut-ikut. Kita ada banyak kawan. Kawan ni nak buka sini, kawan ni nak buka sini. Lepas tu pergi bazar Ramadan, tengok sekarang murtabak sampai RM80 untuk pangping. Benda semua tak berbaloi sebenarnya. Jadi kena tengok, beli apa yang kita nak, balik. Jangan jalan-jalan lebih sangat. Baik, itu menarik. Selepas saya nak bertanya juga bagaimana adakah wujud bagus atau tidak kita mengamalkan berhutang bagi tujuan perbelanjaan di Hari Raya. Sebab ada banyak juga yang menawarkan installment ni, macam bayar bulan-bulan, macam berhutang lah, maksud bayar bulan-bulan dulu kan. Adakah ini sesuai untuk digunakan? Nanti kita akan tanya perkara ini. Tapi kita nak berteriak seketika, namun sebelum itu kita difahamkan ada meeting yang menarik untuk anda saksikan. Jom. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton Bernama TV. Sejak Januari hingga 29 Mac tahun ini, seramai 12,380 pendatang tanpa izin telah diusir oleh Jabatan Immigration atau JIM. Menurut Ketua Pengarah JIM, Datuk Rusli Jusof, mereka terdiri daripada 9,606 lelaki dan 2,774 wanita, membabitkan majoriti warga Filipina, Indonesia dan Myanmar dengan penghantaran melalui jalan darat, penerbangan atau feri penumpang. Terdapat 3 kategori tahanan di depo immigration dan diusir pulang ke negara mereka, iaitu banduan asing tamat hukuman penjara dan diserahkan kepada JIM untuk urusan usir ke negara asal. Selain itu, tahanan warga asing yang ditekap oleh JIM atas kesalahan melanggar Akta Immigration 1959 atau Peraturan-Peraturan Immigration 1963
serta kesalahan lain yang masih dalam kes siasatan dan tahanan warga asing yang diserahkan oleh agensi penguatkuasaan lain untuk tindakan usir oleh JIM. Katanya kepada pemberita selepas majlis penutupan depo Immigration sementara Sungai Bakap baru-baru ini. Beliau berkata, ketika ini seramai 11,650 pendatang tanpa izin masih ditahan di 18 depo Immigration sedia ada dan 3 depo sementara. Sekian saja laporan saya di Pulau Pinang. Terima kasih. Okey, baik. Tadi saya ingatkan masih lagi bersambung nak cakap pasal ni perbelanjaan. Dah habis dah waktu percakapan tadi. Tapi tak apa, nanti boleh PM di Instagram mereka pun ada juga untuk bertanya tentang bagaimana. Adakah bagus tadi soalan saya tadi berkaitan tentang pengurusan kalau kita nak berhutang installment kan sesuai kita dilakukan risau juga. Banyak yang dah tawarkan. Saya tengok di dalam secara yang online kan. Apa pun mungkin kita boleh ikut kemampuan diri kita. Betul. Itu adalah yang terbaik. Baik, selepas ni kita cakap pula tentang satu senaman santai yang saya kira lain daripada yang lain. Biasa senaman santai kita ni macam biasalah kan. Ini 1, 2, 3 senaman santai kan. manja. Tapi ini luar biasa sedikit kerana kemampuan ini bagi mereka yang berbakat dan saya percaya ramai je boleh buat sebenarnya. Cuma tak pernah cuba. Ya, tapi saya rasa time-time sekarang kalau saya nak cuba ni mau sakit-sakit urat dia buatnya. Okey, right. Kita nak bersama dengan Jason Lee akan bercakap tentang senaman santai football freestyle. Ini satu senaman yang cukup menarik. Saya pernah tengok jugalah dan antara yang menarik Malaysia ni antara yang berbakat dan juga memenangi peringkat antarabangsa untuk pertandingan football freestyle ni. Welcome. Terus welcome kan kita kan. Okey. Jason, apa khabar? Khabar baik, Kak. Khabar baik. Ini merupakan kali kedua datang ke Bernama? Kali kedua atau tiga. Itulah dah lama tak bersama. Okey. Betul. Masih lagi saya difahamkan Jason ni sememangnya seorang yang sangat berbakat dalam menggayakan gaya bebas bola sepak Nak tanya juga sebelum tu, gaya bebas bola sepak dan juga bola sepak adalah dua perkara berbeza Sangat berbeza. Tapi Jason pandai main bola sepak juga tak? Saya tak main bola sepak biasa punya. Okey. Tapi memang fokus dekat freestyle football saja. Gaya bebas saja. Okey, ini menarik. Sejak usia berapa dah mula berkecimpung dalam Bola sepak gaya bebas. Yang ni lepas SPM 17 tahun. Lepas 17 tahun time tu memang fokus ni saja. Macam mana? Macam mula-mula tu jatuh cinta macam okey, lah biasa kita kita dah didahkan daripada skor rendah bola sepak, bola sepak kat padang kan. Betul. Kemudian macam mana boleh beralih rasa minat tu nak mencuba di bidang ni? Mula-mula memang minat bola jugalah, bola biasa. Dan dari sana tiba-tiba tengok video kat YouTube, tengok pemain international dia timbang-timbang bola Brazil, macam Ronaldinho semua, timbang-timbang bola buat skill. Dan kat rumah kita try kat rumah. And then dari kat rumah tu timbang-timbang dapat satu trik. So freestyle football ni sebenarnya boleh je dapat trik-trik dia. Dia bukan sesusah yang nampak kat luar tu lah. Sebenarnya dia senang. Dia boleh dikira senaman santai. Okey, berapa tempoh lama yang diperlukan oleh Jason untuk menguasai skill-skill yang agak susah tu sebenarnya? Agak susah, memang akan ambil masa yang lama. Ada trik-trik yang ambil mungkin 5 tahun, 4 tahun nak betul-betul sharpen lah, betul-betul nak buat dia cantik semua. So dia akan ambil masa yang lama. Itu dia. Okey, Tengok ni sekarang ni sebab saya nampak kat sini ada bintang terkenal kat situ kan. Ada juga Jason ni. Okey, ini masa bila ni? Ini dan bagaimana perasaan ketika itu diberi peluang bersama ditonton sendiri oleh satu seorang legenda bola sepak ni? Yang ni masa Ronaldinho ada sekali tu dia datang Malaysia. Tapi dia ada keluarkan competition. Okey, competition tu dia tanya kalau you dapat jumpa Ronaldinho, apa you nak buat dengan dia, apa you nak ni lah. So dia hantar email je, competition Astro ni lah. So saya hantar email lah, saya nak buat freestyle football sebab saya mula meminati football freestyle dari tengok dia punya video. So saya try lah dengan caption-caption tu. And then dalam seminggu macam tu Astro feedback kat I, suruh datang studio lah. Tapi dia tak kata yang saya menang lagi. Dia cuma cakap yang saya shortlisted. shortlisted. So datang untuk interview lah.
Last sebenarnya dia saja je lah nak prank. okey. Datang interview, lepas tu Ronaldinho kat sana. Terus ada kat dia. Terus kat Tak tahu sana. juga perasaan ketika perasaan tu. masa macam Shock sangat. Shock sangat. Tak percayalah nampak pemain bintang dunia depan muka saja, depan mata. Wow, dan perasaan tu masih dapat move on ke tak boleh move on sampai Tak sekarang? boleh move on lah. Tak boleh move on. Kalau saya pun tak boleh move on. Sebab kan, Kenapa? bukan sekadar dapat berjumpa, tapi dapat pamerkan sendiri bakat kita Betul. kepada seorang legenda ni. Betul. Itu dapat juga tengok dengan Ronaldinho. Macam Jason yang tergamam. Saya tengok Ronaldinho yang macam, oh, hi Jason. Jason sampai Starstruck apa. Macam tu. Dan kenapa Ronaldinho dipilih sebagai pemain bola sepak freestyle pilihan? Sebab memang dia cara dia main tak sama dengan pemain-pemain biasa yang lebih taktikal, passing-passing. Kalau memang meminati bola, Ronaldinho memang kalau perasan dia memang akan buat skill yang tersendiri, signature yang tersendiri, dan dia punya style dan permainan dia semua berbeza dengan football biasalah yang passing semua. Dia lagi kepada skill. Baik, cakap soal freestyle ni kan, gaya bebas ni. Ada tak elemen-elemen tertentu yang perlu dimasukkan, macam contoh elemen gaya akrobatik ke yang perlu untuk dimasukkan, dan dalam beberapa elemen ni, elemen mana yang dia rasa macam paling susah lah mengambil masa untuk kuasai? Okey, sekarang freestyle dia memang bebas, banyak yang masukkan elemen menari dalam tu, elemen akrobatik dalam tu. So bagi saya elemen macam creativity and nak dapat idea-idea baru, sebab trik-trik sekarang banyak baru, ramai orang akan create new trick dengan adanya social media sekarang. Orang akan tiru dan maybe dia improvise you punya trick. So dari sana nak jadi kreatif, nak buat signature tu memang akan mencabar sikit lah, akan ambil masa yang lama. Kita nak tahu juga signature untuk Jason. Signature ada lah, tapi nak pamerkan susah nak describe lah, nak pamerkan. Elemen apa yang dimasukkan untuk Jason? Saya spin, bola spin, tapi kat belakang tengkuk macam ni. So dia akan spin kat belakang tengkuk tu. Tak ramai buat dekat dunia ni. Itu nak tahu juga memerlukan keseimbangan badan yang bagaimana ya untuk melakukan freestyle football ni? Mula-mula kena master basic dulu. So untuk membuat satu trik tu, basic dengan keseimbangan badan, cara berdiri tu kena betul. Dari sana then dia akan tambah macam tangkap, dan tapi yang penting basic kalau dah solid memang boleh tambah lah dari balance bola dari lantai ke sini, atau dari lepas tu ke spin ball, something macam tu. So dia memang basic yang paling penting lah, dan semua develop dari foundation yang solid macam tu. Okey, kita nak kait pula dengan senaman lantai. Senaman lantai biasanya senaman ringan kita bayangkan. Dan pastinya kita tak tahu hasil di ke mana hasilnya nanti kan. Kalau macam kita joki, kita tahulah kan kalori kita akan banyak turun. Kalau kita melakukan senaman lantai untuk freestyle ni, ini dapat membantu dalam konteks aspek kesihatan apa? Kardio, banyak kardio, macam timbang bola je. Sebenarnya dalam gelagat just nak timbang bola tu, dia lebih kurang macam jogging, sebab kena angkat kaki, and then untuk dapat teknik yang betul perlukan konsistensi semua, and most important dia membantu koordinasi otak minda kita. So memang disarankan untuk golongan kanak-kanak tu belajar benda ni, sebab dia memang akan sambungkan dia punya neuron sel, koordinasi. Itu dia. Flexibility. Yes, flexibility juga, betul. Okey, ini sangat menarik, dan mungkinlah terus nak buat lah kan. Mungkinlah ibu bapa sedang menyaksikan sekarang ini kan, di usia berapa sebenarnya kita ni sesuai untuk didahkan penggunaan ataupun berkecimpung. Kalau tidak secara serius, mungkin sebagai senaman lantai tadi itu kan, so usia berapa dah start sesuai untuk mengaplikasikan? Sebenarnya kalau lebih kepada after darjah 5-6 lah, tapi kalau saya perasan kat macam YouTube, video-video kat luar negara, ramai yang dari usia 7-8 sudah start timbang bola macam tu. Memang boleh lah, tapi kalau nak lagi sesuai maybe 12 tahun ke atas, sebab dia dah lebih fizikal, dia lagi besar, and so dia bola dia takkan rasa bola tu besar sangat nak timbang. So jadi lagi sesuai lah. Okey Jason, untuk mereka yang baru nak bermula berjinak-jinak dengan melakukan football freestyle ini, apakah step yang disarankan? Okey, so paling basic adalah nak jagalah
Jaga atau kalau tak nak belajar jaga, banyak trik lain seperti yang kepit-kepit, macam knee catch, macam tu. Yang tu lagi senang, yang tu tak perlu masa yang lama. Memang boleh dapat instant lah, macam sekarang boleh dapat. Tapi yang kalau nak betul-betul solid, belajar menimbang dulu. Dia Menimbang. timbang dulu lah. Itu around the world je. Around the world. Ni macam dah upgrade sikit. Yang tu double around the world, double. Okay. Tapi nama dia sebenarnya Alternative Homi Tuzani lah. Nama betul dia lah. Okay. Tapi senang, dia double macam tu. Dah macam kungfu dah. Dia macam kungfu lah. Okey, ini menarik sebab bila saya tengok kan pelbagai aksi boleh dilakukan dan banyak otot-otot yang digunakan sebenarnya secara tak langsung. Dalam masa sama juga saya lihat ramai juga sebenarnya terlibat. Di Malaysia ni pemain-pemain yang terlibat dalam industri freestyle ni, ramai tak komuniti-komuniti dia? Semakin berkembang, tapi yang aktif maybe 10-20 macam tu. Komuniti yang masih dikatakan kecil lah, tapi berkembang cepat. Dengan adanya social media berkembang cepat. Okey, di peringkat antarabangsa pula kan, kemana halu tuju dia macam orang cakap ya, macam bila kita buat sesuatu macam dia pastinya kita nak ada halu tuju kan, tak adalah nampak perkara itu macam sekadar sia-sia je kan. Adakah ia mempunyai masa depan, ada halu tuju kalau kita nak bertindak serius dalam industri seperti ini? Okey, buat masa sekarang freestyle football kalau kat Malaysia bukan sukan teras lagi. Dia cuma sukan santai lah macam tu. Tapi kat peringkat international ada body World Football Freestyle Association lah, dia yang menjaga semua atlet-atlet ni dan organize world competition lah. So world competition biasanya dia akan buat maybe kat Europe sekali setahun, maybe 2 kali macam tu. And then pemenang akan dapat tajaan lah Red Bull. Tapi masih still dalam kategori macam underground punya sukan lah, bukan sukan teras lagi, even in international level. Still kita nak tahu juga Jason dah lama berkecimpung dalam football freestyle ni. Sekarang ni Jason adakah dah turut menjadi tenaga pengajar ataupun bagaimana? Okey, saya ada juga mengajar, tapi memang bukan full time lah. Sebab saya full time pharmacy. Seorang pharmacy lah. So ini macam hobi, ada sideline lah. So mengajar ada jugalah, tapi secara kecil. Mana-mana yang student yang minat, dan kadang-kadang saya pergi buat kelas, ajar basic macam tu lah. And ramai-ramai yang boleh dapat trik and dapat nampak generasi baru boleh berkembang. Ini salah satu kita cakap lah macam pelajar. Wow, pelajar pemain nombor 1 dunia squash kan, diberi peluang macam ni. Ini antara senaman yang mungkin boleh dibuat, senaman lantai yang boleh dibuat kan. Ni Datuk Nicholas David. Jason yang bagi talk masa ni? Saya bagi talk, and then Datuk ada kat sana. Then at the same time I buat interaction sikit lah. I kata nak try tak satu trick macam tu. Then Datuk try, dapat lah. Datuk lagi lah kan. Fleksibel dan fit dia. Itu dah memang top dah body kan. Nanti mana yang terbaring ni? Kita yang berguling. Kalau kita ni, kita berguling sekali. Kita tak tahu bola dah hilang. Okey, melihat kepada hobi yang dilakukan Ide kan, bagaimana encouragement ataupun sokongan daripada keluarga masa mula-mula tu kan? Sebab yelah biasa kalau main bola sepak tu kita tahulah keluarga mesti akan support lah, biasanya akan okey je. Tapi ini sesuatu yang agak berbeza sedikit kan, masa mula tu penerimaan macam mana? Mula-mula penerimaan dia keluarga just macam take it macam sukan lah, just pergi bersukan. Dia tak nampak yang benda ni boleh macam boleh buat career or kejaya from there. So after more and more performance macam tu, buat show, and then ada chance tak nak buat semua show yang macam depan Nicole Dewi, depan macam ni. Then dari sana parents lagi faham and nampak nampak macam masa hala tuju lah, hala tuju direction ni lah. So bukan hanya sukan biasa. So macam ada banyak kita nak tahu juga sebenarnya, adakah Jason sebentar lagi akan melakukan aksi di sini atau bagaimana? Nak tanya producer juga. Jason akan tunjukkan antara senaman lantai nanti di hujung nanti bersama dengan kita. Okey, boleh kan? Boleh. Tapi sebelum itu juga saya nak bertanya tentang jangkaan selepas ini. Di manakah lagi hal tuju ataupun perancangan Jason kan? Tadi Jason sebut dah pernah tunjukkan Nicholas David. Itu satu dah macam checklist yang wow dah. Kedua dapat pula tunjuk dekat depan individu yang diminati. Selepas ini ke manakah hal tuju lagi? Itu perancangan masa depan. Barangkali mungkin nak besarkan lagi komuniti ke kan? Di Malaysia ni bagaimana?
Buat masa ni memang just nak besarkan community, buat normal content macam tu and improve trick lah, macam nak dapatkan trik-trik yang lagi hardcore, trik-trik yang lagi susah. So memang tetap training lah setiap hari lah, lebih kalau boleh setiap hari macam tu. Okey, kita harapkan agar semua perancangan yang telah pun dipikirkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Jason. Sekejap lagi kita akan bagi Jason peluang untuk tunjuk kepada kita antara semalantai yang boleh diaplikasikan menggunakan freestyle, football freestyle. Kita juga mendoakan agar semua urusan anda hari ini dipermudahkan, insya-Allah. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Ya, dan semoga apa yang kami kongsikan sebentar tadi, iaitu mengenai perancangan kewangan, ya, jangan sampai pokai sebarang, ya. Harap sikit sebanyak dapatlah menusuk di hati, memberi manfaat, dapat dipraktikkan. Tembak kita. Ya, itu yang penting sekali untuk mengelakkan daripada kita mengalami kesulitan pada masa mendatang. Okey, dan nampaknya kita sampai ke hujung rancangan dan kita akan tinggalkan anda dengan persembahan daripada Jason Lee, pastinya football freestyle. Tak sabar-sabar kalau tadi kita tengok dalam klip saja kan. Kali ini kita bawakan langsung daripada AKM sendiri. Dah, jom kita cari. Lepas ni kena cek bola dah lah. Tak apa, bola right, saya silakan terus kepada Jason. Silakan. Okey.